Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Yang Berusaha Dr. Wan Zulkifli Wan Hassan, Pensyarah Etika Perbandingan, yang dikasihi rakan-rakan kelas sekalian. Pada kali ini kumpulan kami yang dianggotai oleh saya sendiri, Muzaffar Syah bin Soleh, dan seterusnya Rizwan Syah bin Haji Hassan, dan yang seterusnya di kumpulan kami ialah Yang Amat Mulia Cik Puan Intan Syafina binti Rizwan Haji, dan seterusnya Natasha binti Azlan. Akhir sekali adalah saudara Giri Shiva, anak lelaki Yongga Naden, akan membincangkan tajuk projek bagi tugasan etika perbandingan pada hari ini yang bertajuk kes buli di kalangan remaja sekolah. Sebelum kita pergi kepada perbincangan lanjut, baiklah kita melihat dahulu sedikit pengenalan, iaitu definisi buli. Di mana definisi buli ini menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat membawa maksud bahawa buli itu mendera ataupun memperbaikan seseorang supaya orang yang membuli itu dapat menyesuaikan diri dengan suasana baru, ataupun orang yang dibuli itu dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan suasana baru, suasana yang iaitu suasana yang membuli dan dibuli. Ia juga membawa makna mempermainkan orang yang lebih lemah dengan tujuan menggetak dan menakutkan. Bagi agama Hindu pula, agama Hindu ni memandang buli ini sebagai satu aksi yang berdosa dan sesuatu perbuatan yang tidak mengikut ajaran Veda, iaitu kitab suci bagi agama Hindu. Dan kepada mereka penganut agama Hindu yang terjebak dengan perbuatan buli, mereka akan pasti merasai semula karma, iaitu mungkin akan dilahirkan semula sebagai pokok, binatang atau yang lain-lain mengikut tahap dosa yang dilakukan. Bagi agama Islam pula, Islam memandangkan bahawa buli itu merupakan satu bentuk penindasan kepada orang lain. Dan agama Islam sendiri tidak menganjurkan penindasan, dan ia adalah salah satu sifat orang Islam, dan salah satu sifat bagi orang Islam ialah tidak memberi masalah kepada saudara se-Islamnya. Oleh demikian, dapatlah kita lihat bahawa buli ini merujuk kepada perbuatan yang mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Ini secara tidak langsung menjadikan mereka yang lemah mematuhi atau memati mereka yang kuat. Tingkah laku agresif sama ada dalam bentuk fizikal atau psikologikal yang dilakukan secara berulang kali ke atas masa bertujuan untuk mendatangkan perasaan tidak selesa ataupun tidak aman ataupun tidak tenteram dan harmoni kepada mangsa yang dibuli. Baiklah, jika kita lihat permasalahannya hari ini dalam media sosial ataupun dalam keratan-keratan akhbar yang banyak memaparkan bahawa video murid di Belasah jadi viral, ataupun 5 remaja mengaku salah, gadis-gadis gangster koma 2 bulan pelajar sekolah, yang mana ini akhbar-akhbar yang sebagainya menunjukkan bahawa kes buli ini berleluasa. Permasalahannya adalah dia impak terhadap pelakuan buli di kalangan remaja sekolah ini dapat memberi pelbagai kesan buruk yang tidak boleh dinilai serta boleh menjejaskan imej negara selain reputasi keselamatan negara. Ia juga jelas menunjukkan bahawa gejala pelakuan buli di kalangan remaja sekolah adalah serius dan semakin membimbangkan, dan perlunya ada satu mekanisme dilakukan untuk meningkatkan kesedaran dalam remaja sekolah. Kerajaan juga turut telah membuat garis panduan mencegah dan menangani pelakuan buli di kalangan remaja sekolah bagi mengekang kesalahan pelakuan buli. Ini adalah permasalahan kajian atau projek yang telah kita kenali untuk dikaji atau dilihat, diteliti semula. Sehubungan dengan itu, kita dapat lihatlah kat sini terdapat beberapa persoalan yang kumpulan kami kenal pasti. Yang pertama ialah, apakah punca-punca berlakunya amalan buli dalam kalangan remaja sekolah hari ini di Malaysia ini? Dan yang kedua je, apakah kesan kepada gejala buli yang menular dalam kalangan remaja sekolah hari ini? Dan yang ketiga, kita nak lihat bagaimana kaedah ataupun cara mengatasi bagi memanteras gejala buli dalam kalangan remaja sekolah hari ini. Yang mana ketiga-tiga persoalan ini akan dibentangkan, ditegangkan, dibincangkan oleh rakan-rakan saya seterusnya di paparan slide yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya saya akan membincangkan punca-punca isu buli berlaku. Punca yang utama ialah masalah dari rumah sendiri. Latar belakang keluarga memainkan peranan yang penting dalam membantu terhadap pelakuan buli. Ibu bapa yang sering bertengkar dan bergaduh lazimnya akan mempunyai anak-anak yang bersifat agresif. Kanak-kanak yang kurang mendapat kasih sayang, didikan yang sempurna dan juga aura yang positif, lazimnya akan menjadi pembuli. Mereka akan menjadi lebih pemarah dan juga lebih agresif berbanding rakan-rakan sebaya mereka.
tindakan ahli keluarga yang secara keterlaluan menilai sama ada secara verbal ataupun fizikal akan mengajar kanak-kanak tersebut bahawa tingkah laku ganas dan agresif merupakan tingkah laku yang paling sesuai dan efektif untuk mencapai sesuatu matlamat. Selain itu, terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa pembuli mungkin berasal daripada mangsa yang pernah dibuli ataupun didera. Tindakan mereka membuli bertujuan untuk membalas dendam, dan juga ada di kalangan pembuli ini yang sentiasa merasakan diri mereka terancam dan juga berada di dalam bahaya. Disebabkan itu mereka akan menyerang sebelum diserang sebagai justifikasi ataupun sokongan terhadap tingkah laku agresi yang telah dilalui oleh mereka. Punca yang seterusnya ialah tekanan rakan sebaya. Rakan sebaya juga memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya terhadap perkembangan dan juga pengekalan tingkah laku buli, sikap antisosial dan juga salah laku lain di kalangan kanak-kanak. Kehadiran rakan sebaya sebagai pemerhati secara tidak langsung akan membantu pembuli untuk memperoleh kuasa, pangkat dan juga populariti dan juga status. Lazimnya pembuli akan menjadi lebih popular di kalangan rakan-rakan sebaya mereka. Dan dalam kebanyakan situasi buli, saksi ataupun rakan sebaya yang melihat perlakuan tersebut lazimnya akan mendiamkan diri dan juga enggan untuk campur tangan. Persekitaran dan budaya sekolah yang turut mempengaruhi interaksi, aktiviti dan juga tingkah laku pelajar di sekolah. Pengurusan dan pengawasan disiplin sekolah yang lemah akan mengakibatkan wujudnya tingkah laku buli. Pelakuan buli juga berpotensi untuk wujud di kalangan pelajar akibat kadar-kadar yang sesat dan juga kekurangan guru untuk memantau dan juga menyalia kawasan sekolah dan juga kelas tersebut. Keadaan sekolah yang tidak terkawal dan tidak diselir dengan baik akan menjadi penyumbang kepada berlakunya tingkah laku buli di kalangan pelajar. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor lain yang menyumbang kepada berlakunya gejala buli seperti pengaruh media. Di masa ini, media sangat mudah diakses, terutamanya oleh golongan kanak-kanak, dan mereka boleh menonton ataupun membaca apa sahaja yang terdapat di internet. Aksi dan tingkah laku ganas yang sering dipaparkan di kaca televisyen ataupun di media sosial, di media cetak dan media elektronik dapat mempengaruhi tingkah laku ganas kanak-kanak dan juga pada remaja. Mereka mudah terpengaruh oleh apa yang ditonton dan mereka akan meniru aksi-aksi tersebut tanpa menyedari akibat daripada perbuatan mereka. Seterusnya saya akan menerangkan kesan-kesan gejala kes buli di kalangan remaja sekolah. Gejala buli yang semakin menular di kalangan remaja sekolah memberikan kesan yang negatif yang timbul daripada tindakan berulang yang memalukan, merosakkan atau mencederakan seseorang secara fizikal, emosi ataupun mental. Buli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti buli fizikal, buli emosi, buli lisan ataupun buli cyber. Kesan buli bukan sahaja memberikan kesan kepada individu yang menjadi mangsa, malah boleh melibatkan kesan yang lebih meluas dalam masyarakat dan juga negara. Kesan gejala buli di kalangan remaja sekolah memberikan impak negatif seperti gangguan keselamatan. Kes buli dalam masyarakat boleh mengganggu keselamatan dan ketenteraman awam. Ini boleh mengakibatkan konflik sosial dan kebencian antara individu ataupun kumpulan. Seterusnya, menghalang perpaduan. Budaya buli boleh menghalang keterangkuman sosial dan menghargai perbezaan dalam masyarakat, menyebabkan perpisahan dan perpecahan. Imej negara. Sekiranya sebuah negara yang tidak dapat menangani isu buli secara berkesan mungkin menghadapi imej negatif di peringkat antarabangsa yang boleh menjejaskan hubungan diplomatik, pelaburan dan pelancongan, dan ini memberikan kesan yang buruk kepada hasil ataupun pendapatan negara. Seterusnya, trauma. Inilah kesan buruk dari sudut emosi bagi mangsa-mangsa yang dibuli. Bahkan dilaporkan beberapa kes yang menceritakan mangsa buli ini berasa takut untuk kembali ke sekolah. Dan yang terakhir, kesan fizikal. Kesan-kesan fizikal ini melibatkan kecederaan kepada anggota tubuh mangsa buli. Terdapat kesan yang bersifat kekal dan ada juga yang bersifat sementara. Masalah buli di kalangan remaja sekolah ini perlu ditangani dengan segera kerana jika gejala ini menjadi semakin serius,
Mangsa buli akan berdepan dengan pelbagai risiko termasuk kehilangan nyawa. Lebih-lebih lagi, kebanyakan kes buli yang berlaku di kawasan sekolah ini merupakan institusi formal untuk kita menjana modal insan yang bakal memimpin negara pada masa depan. Kita tidak mahu melahirkan generasi muda yang kejam dan suka menindas orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Dengan ini diharapkan semua pihak seperti ibu bapa, guru sekolah, masyarakat dan pihak berkuasa perlu bekerjasama dalam menangani masalah ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera semua. Jom kita lihat cara mengatasi kes buli di kalangan remaja sekolah. Pertama sekali, jom kita lihat dari sudut undang-undang. Kerajaan boleh bergabung dengan agensi-agensi tertentu untuk mengadakan kempen kesedaran dan ceramah. Melalui cara ini, remaja dapat mempelajari kesan sampingan yang diperolehi daripada melakukan gejala membuli dan berupaya untuk tidak melakukan perbuatan terhadap orang lain. Seterusnya adalah pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mungkin boleh bekerjasama dengan pihak polis untuk menangani masalah ini. Pembuli yang ditangkap mungkin boleh dipenjarakan atau disuruh melakukan kerja-kerja kemasyarakatan selama beberapa tempoh tertentu. Tujuannya untuk mereka ada rasa takut di dalam mereka apabila mereka ingin melakukan gejala buli tersebut. Jom kita lihat dari sudut agama Islam. Pertamanya, memupuk jiwa mengasihi sesama insan. Jika individu saling mengasihi, tidak mungkin ada yang tergamak membuli orang lain, meskipun dirinya tidak berpuas hati mengenai sesuatu perkara. Seterusnya, campurkan senior dan junior bersama-sama supaya dapat meraihkan sedikit perbezaan. Biarkan mereka melakukan tugasan secara berkumpulan, bukan berpuak-puak. Bukankah agama Islam melarang budaya berpuak-puak sesama manusia mengikut kasta dan tahap tertentu? Islam amat menitik beratkan soal kualiti. Siapa yang lebih baik, maka dialah dipandang mulia. Jom kita lihat dari aspek agama Hindu pula. Pertama sekali, mengantar anak-anak ke kelas agama Hindu di kuil atau mana-mana yang dijalankan untuk remaja mendapatkan ajaran agama yang kukuh. Ini adalah supaya mereka tidak terjebak dengan kes-kes buli dan melakukan aksi-aksi yang berdosa seperti buli ini. Malah mereka akan ada rasa takut terhadap Tuhan dan juga aksi-aksi yang dosa yang dilakukan oleh mereka. Seterusnya, ibu bapa dan anak-anak harus bercakap dengan hati terbuka secara baik. Hal ini kerana agama Hindu mementingkan hubungan ibu bapa adalah paling penting dan mampu mendidik anak-anak mereka jadi seorang insan yang mulia. Kerana didikan ibu bapa memainkan peranan yang sangat-sangat penting dan mereka mampu membuat apa saja. Itulah yang dititik beratkan di agama Islam. Jadi, seorang ibu bapa harus tahu bagaimana untuk bercakap dan berkomunikasi dengan anak mereka supaya tidak terjebak dengan kes-kes atau aksi buli yang berdosa seperti ini. Maka itu sahajalah daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Natasha Azlan. Okey, bagi kes buli dalam kalangan remaja yang dapat saya simpulkan kepada dua sudut utama, iaitu undang-undang dan juga agama. Undang-undang adalah alat penting dalam melindungi mangsa buli dan mencegah tindakan buli dalam kalangan remaja sekolah. Tetapi juga perlu disertai dengan pendidikan dan juga kesedaran mengenai bahayanya buli dalam usaha untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Kesimpulan dalam konteks agama akan bergantung kepada tafsiran dan juga keyakinan individu. Tetapi dalam banyak hal agama mengajar nilai-nilai yang menghormati martabat manusia, mengutuk kezaliman dan juga mendorong kebaikan dan juga kasih sayang. Oleh itu, dari sudut agama, buli biasanya dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum dan terima kasih.